Berkaitan dengan Iran, sejauh mana keyakinan anda bahawa akan ada penandatanganan kontrak hujung minggu ini? Kerana anda hampir berjaya mencapai persetujuan, tetapi pada saat-saat akhir, ia gagal. Dan ada kemungkinan ia akan berlaku? Ia akan berlaku tidak lama lagi. Mungkin hujung minggu ini. Dan pemimpin tertinggi telah meluluskan perjanjian ini, Tuan. Saya faham bahawa jawapannya adalah ya. Dan apabila perjanjian itu ditandatangani, Amerika Syarikat akan menggantung sekatan serta-merta? Itu benar. Ia adalah sebahagian daripada perjanjian. Dan hanya itu, harga minyak akan merudum. Iran menjadi panik selepas kebocoran perjanjian damai yang memalukan bagi naratif rejim. Pada hari Jumaat 12 Jun 2026, agensi Iran May telah mengedarkan butiran mengenai memorandum persefahaman yang didakwa dengan Amerika Syarikat. Iran tidak kelihatan sebagai kuasa yang yakin. Iran kelihatan meminta pelonggaran segera, meminta akses kepada wang yang dibekukan, meminta penggantungan sekatan, meminta penghentian tekanan ketenteraan, dan cuba mengeluarkan dari perbincangan topik-topik yang paling mendedahkan kelemahannya. Donald Trump mengetatkan kawalan kerana tekanan ekonomi, sekatan di sekitar Teluk dan kawalan di Selat Hormuz telah memaksa rejim itu mencari jalan keluar melalui rundingan. Apa yang cuba disembunyikan oleh rejim itu? Kenapa wang yang dibekukan menjadi syarat utama? Bagaimana Donald Trump mengubah meja rundingan menjadi perangkap politik terhadap Iran? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Kebocoran yang didedahkan oleh Mer menyebut tentang memorandum dengan 14 artikel. Versi yang dikaitkan dengan sumber yang rapat dengan pasukan Iran itu menyebut tentang gencatan senjata di beberapa medan. Komitmen Amerika Syarikat untuk tidak campur tangan dalam urusan dalaman Iran, penggantungan sekatan, pembukaan semula Selat Hormuz, pengunduran tentera Amerika dari kawasan berdekatan dan permulaan rundingan baharu mengenai isu nuklear. Dalam propaganda Teheran, perkara ini digambarkan sebagai kerjasama, satu paket kemenangan. Pada hakikatnya, ini menunjukkan rejim cuba mendapatkan jaminan sebelum menerima rundingan yang bermula di bawah tekanan. Dokumen itu masih belum muncul sebagai perjanjian muktamad yang ditandatangani, dan pihak berkuasa Iran menunjukkan bahwa teks itu perlu melalui semakan dan kelulusan oleh pihak berkuasa yang berkenaan. Terdapat usaha untuk mengawal pendapat awam sebelum kos politik rundingan itu sampai ke jalanan Iran. Trump masuk dalam cerita ini seperti seseorang yang terus memberi tekanan sehingga lawan meminta oksigen. Kerajaan Amerika bekerja untuk mengubah memorandum itu menjadi jeda yang terkawal dengan membuka jalan untuk rundingan nuklir, pembukaan semula Selat Hormuz, dan kawalan ke atas wang yang dibekukan. Perbezaan antara dua versi itu terletak di situ. Iran mahu menunjukkan penggantungan sekatan sebagai satu kemenangan. Itu mengubah segalanya. Apabila wang itu tidak dikeluarkan secara bebas, apabila sumber-sumber dibincangkan secara berperingkat, dan apabila pembukaan Selat Hormuz menjadi kewajipan rejim, kemenangan Iran yang kononnya itu menjadi satu konsesi yang sukar untuk dipertahankan. Bahagian paling mendedahkan dalam kebocoran itu ialah tuntutan agar dana yang dibekukan dibebaskan. Pihak berkuasa Iran sudah pun menuntut supaya separuh daripada jumlah yang dibekukan dibebaskan serta-merta sekiranya terdapat persefahaman. Di satu pihak lagi, sumber yang terlibat dalam rundingan menyebut tentang pertikaian berhubung berbilion dolar yang tersangkut di bank-bank luar negara. Iran mahukan akses segera. Amerika Syarikat mahu melepaskan dana itu secara berperingkat dengan mekanisme yang lebih ketat dan penggunaan yang tertumpu kepada keperluan tertentu. Perbezaan ini adalah penting. Tehran tidak meminta wang kerana mereka berada dalam keadaan selesa. Mereka meminta kerana ekonomi merasai beban sekatan, perang, pengasingan dan kesukaran untuk menjual minyak tanpa kos politik. Rejim itu cuba menyebutnya sebagai kedaulatan, tetapi realitinya adalah kebergantungan kepada wang tunai. Selat Hormuz juga telah menjadi elemen utama. Kebocoran itu menyebutkan pembukaan semula dalam masa sehingga 30 hari dengan koordinasi bersama Iran. Klausa ini bukanlah butiran teknikal semata-mata. Jika Iran bersetuju untuk membincangkan pembukaan semula, ini bermakna Iran juga menerima bahawa strategi untuk mencekik pelayaran antarabangsa telah sampai ke hadnya. Teheran cuba menjadikan Hormuz sebagai kelebihan. Trump pula menjadikan Hormuz sebagai bukti bahawa rejim itu perlu berundur supaya tidak menanggung krisis itu sendirian.
Klausa mengenai sekatan ke atas minyak menunjukkan pergerakan yang sama. Iran mahu menjual, menerima, dan bernafas. Trump tahu perkara ini. Oleh itu, perdebatan mengenai sekatan tidak boleh dianggap sebagai hadiah percuma. Dalam bidang politik, sekatan ialah alat tekanan. Washington hanya membincangkan kelonggaran kerana alat itu telah berjaya. Apabila rejim menuntut penggantungan sekatan sebagai syarat untuk bergerak ke hadapan, ia mengakui bahawa tekanan itu telah menyakitkan. Iran cuba untuk mengecualikan program peluru berpandu daripada perbincangan dan menghadkan perbincangan kepada nasib bahan uranium. Diperkaya, pengayaan uranium, sekatan dan pembinaan semula ekonomi. Bagi Teheran, mengeluarkan peluru berpandu dan sokongan kepada kumpulan sekutu daripada agenda adalah satu kemenangan naratif. Bagi Trump, kebocoran ini membuka tafsiran yang lain. Iran mengelak daripada membincangkan isu-isu yang paling ditakutinya. Apabila rejim cuba memilih isu-isu yang boleh dibawa ke meja rundingan, ia menunjukkan di mana titik paling lemahnya. Israel tetap menjadi pusat ketegangan. Kerana apa-apa perjanjian yang melibatkan Iran, Lubnan dan kumpulan bersenjata akan menjejaskan keselamatan serantau. Versi Iran menyebut tentang gencatan senjata serta-merta dan kekal di semua medan, termasuk Lubnan. Perincian ini menunjukkan bahawa Teheran tidak berunding hanya untuk dirinya sendiri. Rejim itu cuba melindungi rangkaian pengaruhnya dan mengurangkan tekanan ke atas sekutu-sekutu serantau. Apabila Iran meletakkan Lubnan dan kumpulan-kumpulan penentangan dalam satu kumpulan yang sama, ia mengakui bahawa dasar luar negerinya bergantung kepada beberapa barisan selari. Trump dengan menarik perjanjian itu ke dalam satu kerangka yang lebih luas, memaksa Teheran untuk meletakkan di atas kertas apa yang sebelum ini dijalankan secara tersembunyi. Satu lagi bahagian daripada kebocoran itu menyebut tentang pembinaan semula Iran yang dianggarkan sekurang-kurangnya $300 bilion. Tuntutan ini sangat sensitif dari segi politik. Rejim yang kuat tidak akan mengumumkan kepada dunia bahawa mereka memerlukan pelan pembinaan semula bernilai berbilion-bilion untuk keluar dari masalah. Naratif kemenangan bertembung dengan percanggahan ini. Jika Iran menuntut pembinaan semula, itu bermakna mereka telah mengalami kerosakan, kehilangan keupayaan, perlu membina semula struktur dan cuba mendapatkan pampasan untuk menjual idea bahawa penentangan itu berjaya di dalam negara. Keutamaan adalah menghalang senjata nuklear, membuka semula Selat Hormuz, mengawal keuangan dan mengelakkan rejim daripada menggunakan perang untuk memeras ugut pasaran global. Rundingan hanya masuk akal jika ia menjadi alat kekuatan. Jika ia menjadi cek kosong, ia akan menjadi satu kesilapan. Oleh itu, versi yang penting untuk kelompok konservatif ialah pembebasan terkawal, tekanan maksimum dikekalkan, dan tuntutan untuk pematuhan sebelum sebarang manfaat besar diberikan. Tempoh 60 hari yang disebut dalam maklumat yang beredar membuka ruang untuk menguji rejim tanpa menyerahkan semuanya sekaligus. Jika Teheran mematuhi, ia akan maju. Jika tidak mematuhi, sekatan akan kembali menjadi tumpuan utama dalam tindak balas. Kerangka ini menghalang Iran daripada menjadikan memorandum itu sebagai perlindungan kekal. Dalam pertembungan inilah sifat sebenar perjanjian itu muncul. Ia bukan perdamaian penuh romantisme, bukan juga kemesraan diplomatik. Ia adalah rundingan yang sukar dengan rejim yang mahu mendapat sedikit kelegaan ekonomi dan menyelamatkan imejnya di hadapan rakyatnya sendiri. Saya Milson Hafez Global dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.